الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Saudara-saudara sekalian jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk kewajiban solat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Dan peristiwa ini merupakan bukti kekuasaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Isra bermaksud perjalanan Rasulullah pada waktu malam dengan menaiki burak daripada Al-Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula bermaksud perjalanan baginda daripada Masjidil Aqsa ke langit ketujuh sehingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini berlaku secara jasad dan roh baginda Rasulullah SAW diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini demikian sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam suratul Isra ayat 1 yang bermaksud, wahai maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peristiwa agung ini bukan sekadar kisah yang perlu diketahui, malah wajib diimani dengan sepenuh hati apa-apa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengambil iktibar dan mengambil pelajaran yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa ini untuk dihayati bagi meningkatkan keimanan kita. Antara hikmah dan pengajaran dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah perintah ibadah solat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ibadah solat ini pada mulanya difardukan sebanyak 50 kali. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW memikirkan umatnya
yang tidak mampu melaksanakan. Maka baginda telah berulang kali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memohon supaya diringankan jumlah tersebut sehingga dikurangkan kepada 5 kali sehari. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kemudian aku dimi'rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis. Kemudian Allah mewajibkan kepada umatku salat sebanyak 50 waktu. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia bertanya, apa yang Allah perintahkan buat umatmu? Maka aku menjawab, salat 50 kali. Lalu dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak akan sanggup. Maka aku kembali dan Allah mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan aku katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi setengahnya. Tetapi ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Lalu aku kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi. Kemudian aku kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tetap tidak akan sanggup. Maka aku kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala firman, 5 ini adalah sebagai pengganti daripada 50. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisiku. Maka aku kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan ia kembali berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku katakan, aku malu kepada Tuhanku. Lantas Jibril alaihissalam membawaku hingga sampai Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah ini. Kemudian aku dimasukkan ke dalam syurga. Ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah yang diperbuat daripada mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Saudara-saudara sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun begitu pada hari ini kita dapat melihat masih ada dalam kalangan umat Islam yang masih meremeh dan mengabaikan kewajipan solat ini, sehingga mereka tidak merasa bersalah tidak melaksanakan ibadah solat. Contohnya, ada manusia yang solat bukan kerana Allah, sebaliknya kerana mahu dipandang mulia oleh manusia lain. Begitu juga ada yang solat seminggu sekali, iaitu solat Jumaat, tanpa mengambil berat tentang kewajipan solat fardu 5 waktu. Selain itu juga ada di kalangan umat Islam yang tidak mendalami ilmu ibadah solat sepenuhnya, sehinggakan mereka mengabaikan hukum yang terdapat di dalam ibadah tersebut. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu tiada artinya kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini seandainya kita tidak menunjukkan bukti dengan menunaikan dan memelihara ibadah solat ini. Sesungguhnya agama Islam amat memandang berat terhadap mereka yang mengabaikan dan mengingkari kewajipan solat ini, sehinggakan para ulama bersepakat bahawa seseorang yang meninggalkan solat 5 waktu dengan sengaja adalah berdosa besar dan boleh jatuh kepada kekufuran, serta akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin mengingatkan jemaah sekalian, apakah gunanya kita hidup di dunia dengan harta yang melimpah ruah, akan tetapi
kita termasuk dalam golongan orang-orang yang meninggalkan solat, justru janganlah kita mengambil ringan tentang kewajipan solat ini, kerana tanpa solat berarti kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menginsafi diri dan istiqamah dalam mendirikan ibadah solat hingga ke akhir hayat kita, di samping sentiasa memastikan ahli keluarga kita termasuk isteri dan anak-anak kita tidak mengabaikan kewajipan solat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu dia baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna,
kepada segala keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang melandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila akhirnya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negeri Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Sani Syariatik Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang Ketuan bagi negeri dan jajaran Ta'ala Johor dan Ta'zim, kepada Raja Daris Sofiah binti Almarhum Sultan Indonesia Permaisur Johor, kepada Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan kepada Besar Khalidah bin Mustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudhuril kafarah wa mutadil sayyiati wal musyrikin wa kull man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qudi ad-dayn 'anil madinin wa asin khalasal masjunin واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم ادخلنا وذرياتنا ورسلنا وفرعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.